Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan korban. Korban pada bahasa artinya dekat atau mendekati. Korban bermaksud penyembelihan binatang, iaitu unta, lembu, kambing dan biri-biri yang dilakukan pada hari raya Aidiladha dan hari Tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Ia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang korban dan sebagainya. Dalil disyariatkan korban, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang bermaksud maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas putih dan bertanduk. Beliau menyembelih sendiri kedua kibas tersebut. Ketika menyembelihnya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas rusuk kibas yang beliau sembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, hukum korban. Hukum korban adalah sunat muakkad, bukannya wajib. Akan tetapi ia menjadi wajib dengan 2 perkara, iaitu yang pertama dengan ta'yin, iaitu seseorang berkata, inilah korbanku, atau aku jadikannya sebagai korban, atau aku akan korbankan lembu ini, maka wajib ia melaksanakan korban tersebut. Yang kedua dengan bernazar atau keazaman, iaitu seperti seseorang itu berkata, aku mewajibkan diriku berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang wajib melaksanakan korban tersebut. Seterusnya, syarat-syarat orang yang berkorban. Di antara syarat orang yang berkorban ialah yang pertama Islam, yang kedua baligh dan berakal, iaitu tidak diharuskan bagi wali kanak-kanak melakukan korban untuknya kecuali jika walinya itu bapa atau datuknya, dengan syarat perbelanjaan korban itu daripada wan bapa atau datuknya. Yang ketiga merdeka. Yang keempat mampu melaksanakannya, iaitu orang yang mempunyai harta atau wang melebihi perbelanjaan untuk dirinya sendiri, dan orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya haji dan hari tasyrik. Orang yang tidak mampu haram ke atasnya melakukan korban sunat. Jenis-jenis binatang untuk korban. Binatang yang disyariatkan untuk korban ialah unta, lembu, kambing dan biri-biri atau kibas. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 34, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimati, yang bermaksud dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat sembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas kurniaan ke atas mereka daripada binatang ternakan yang disembelih. Manakala binatang yang afdal untuk korban mengikut urutan ialah yang pertama unta, diikuti lembu, biri-biri dan kambing. Seterusnya bagi unta dan lembu boleh bahagian untuk 7 orang, dan bagi kambing dan biri-biri pula untuk seorang sahaja bagi setiap seekor kambing atau biri-biri. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin, yang bermaksud kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berihram haji, maka Rasulullah memerintahkan kami agar bergabung dalam korban unta dan lembu, setiap 7 orang daripada kami berkorban seekor unta. Hadis riwayat Muslim. Syarat-syarat binatang korban. Yang pertama cukup umur, iaitu bagi unta sampai umur 5 tahun. Manakala umur bagi lembu, kambing dan biri-biri pula ialah masuk umur 2 tahun
atau dapat dikenali dengan tanggal giginya di depan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu la tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan min da'ni, yang bermaksud janganlah dikorban binatang melainkan yang musinnah, iaitu yang cukup umur. Jika kalian sukar untuk mendapatkannya, maka bolehlah menyembelih biri-biri yang berumur 1 tahun, iaitu biri-biri yang telah tanggal giginya di hadapan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak cacat yang boleh mengurangkan dagingnya, iaitu binatang yang hendak dikorbankan hendaklah tidak cacat, seperti sebahagian telinganya putus, buta sebelah mata, putus ekor, kurus berpenyakit dan seumpamanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu la yudahha bil ajai bayyinun zala'uha wala bil awra'i bayyinun awaruha wala bil maridati bayyinun maraduha wala bil ajfa'i allati la tunki, yang bermaksud tidak boleh dijadikan korban binatang yang pincang dan jelas kepincangannya, binatang yang buta sebelah dan jelas kebutaannya, binatang yang sakit dan jelas sakitnya, serta binatang yang kurus tak berdaging. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Seterusnya, waktu melakukan korban. Waktu bermula bagi melaksanakan korban ialah selepas terbit matahari pada hari raya korban, iaitu sekadar tempoh solat sunat 2 rakaat atau 2 khutbah. Ia berterusan sehingga terbenamnya matahari pada hari tasyrik yang akhir. Hari tasyrik ialah hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka jumlah hari sembelihan ialah 4 hari, iaitu hari raya dan 3 hari tasyrik. Manakala waktu yang afdal untuk sembelihan binatang korban ialah sesudah selesai solat sunat hari raya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bermaksud perkara pertama yang kami lakukan pada hari raya ialah bersolat, kemudian pulang dan menyembelih binatang korban. Sesiapa yang melakukan perkara tersebut, mereka telah melaksanakan sunnah kami, dan setiap yang melaksanakannya sebelum itu, maka dagingnya adalah pemberian biasa kepada ahli keluarganya dan tidak dikira ibadat korban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahagian daging korban. Bagi korban sunat, diharuskan bagi yang berkorban memakan daging korbannya sedikit. Ini bagi mengambil keberkatan dengan daging korban tersebut. Dan sebahagian lagi disedekahkannya, iaitu 1/3 dimakannya, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 dihadiahkan kepada sahabat handai dan juga orang kaya. Bagi orang kaya, mereka tidak boleh menjual daging yang dihadiahkan kepadanya. Kemudian bagi korban wajib, sama ada dengan sebab korban nazar atau korban binatang yang ditakyinkan, mereka tidak boleh memakan daging korban tersebut serta ahli keluarganya atau ahli tanggungannya. Jika mereka memakannya, maka hendaklah ia menggantikannya semula atau membayar nilai daging tersebut. Seterusnya, bagi yang berkorban, mereka boleh menyedekahkan kulit binatang korbannya atau mengambil manfaatnya, dan dia tidak boleh memberikan kulit binatang itu kepada penyembelih sebagai upah menyembelih atau menjualnya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bermaksud sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak sempurna korbannya. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, ada adab dan sunat berkorban. Di antara adab-adab orang yang berkorban ialah, yang pertama, disunatkan bagi yang berkorban tidak memotong atau menghilangkan kuku, rambut, janggut atau bulu badan sehingga dilakukan penyembelihan apabila tiba 10 Zulhijjah, dan makruh hukumnya jika memotongnya atau menghilangkannya. Yang kedua, sunat bagi lelaki menyembelih dan mengagihkan daging binatang korbannya sendiri. Yang ketiga, sunat bagi wanita, khunsa atau lelaki yang lemah mewakilkan sembelihan mereka kepada orang lain. Yang keempat, sunat bagi binatang korban dan penyembelih menghadap kiblat. Yang kelima,
Jika korban dilakukan oleh imam atau pemimpin dengan menggunakan harta Baitul Mal, hendaklah korban tersebut dilakukan di tempat solat hari raya dilakukan. Yang keenam, disunatkan ketika menyembelih membaca bismillah dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seterusnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan korban. Yang pertama, daging korban tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Yang kedua, haram memindahkan daging korban dari negeri tempat dilakukan korban ke negeri lain, seperti mana hukum memindahkan zakat. Yang ketiga, wajib bersedekah dengan daging yang mentah. Yang keempat, tidak sah korban jika sembelihan dilakukan sebelum hari raya atau dilakukan sebelum berlalu masa 2 rakaat solat sunat dan 2 khutbah ringkas atau selepas hari-hari tasyrik. Yang kelima, harus mewakilkan pembelian binatang untuk korban di negara yang lain dan penyembelihannya serta pengagihan daging korban kepada fakir miskin di negara tersebut. Yang keenam, kecacatan dan kekurangan binatang yang dimaafkan untuk korban ialah binatang yang dilahirkan dalam keadaan tidak ada puting atau tidak berekor dan binatang yang dikasih. Yang ketujuh, tidak boleh korban binatang yang hilang semua giginya yang menghalangnya memakan rumput. Jika sebahagian giginya hilang dan tidak menghalangnya dari makan rumput dan tidak mengurangkan dagingnya, maka boleh dibuat korban. Sekian, wallahu a'lam.